A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Syukur kita dapat hidup lagi panjang umur. Kita kena banyak bersyukur. Bangun aja dapat bernafas tu satu nikmat besar ya, anugerah. Ya, kenapa kita masih dipanjangkan umur? Al-Ghazali bertanya kepada anak muridnya dan dia menjawab, sebab dosaku terlampau banyak dan Allah nak bagi aku peluang untuk aku bertaubat. Itu Al-Ghazali ya, Hujatul Islam, ulama besar. Ya, dia melihat dirinya banyak dosa, apatah lagi kita. Sepotong hadis yang menyebut tentang menghidupkan malam Ramadan menjadi penghapus dosa. Dia punya nas daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendirikan Ramadan bermaksud menghidupkan malam dengan solat sunat, ya, tilawah, iktikaf, zikir dan lain-lainnya. So bila kita solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah, solat tarawih berjemaah, maka kita telah menghidupkan malam. Ya, kesannya kerana iman dan penuh keikhlasan dan ia mengharap rahmat Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 36, status hadis sahih. Jadi itu yang kita kena buat sekarang lah ya. Tatap malam kita maintain, kita kekalkan kita punya sembahyang maghrib berjemaah, isyak berjemaah dan tarawih berjemaah sepanjang 30 hari Ramadan. Mudah-mudahan tiap-tiap malam Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu ya. Dan apabila kita jadi orang Islam ni, Allah institusikan, Allah wajibkan Ramadan, dia satu anugerah besar ya. Sebab kebanyakan agama di dunia ada puasa. Orang Hindu berpuasa, orang Buddhis berpuasa, orang Yahudi berpuasa ya. So cara mereka, salah satu perbezaan puasa kita lah, kita ada sahur ya. Orang Yahudi puasa tak ada sahur. So yang membezakan puasa kita ada sahur, dan sahur itu satu anugerah juga ya. Sebab sangat besar fadilahnya bersahur. Banyak Nabi bersabda, kalau kita sahur minimum dengan sebiji tamar dan segelas air, maka rahmatnya amat besar ya. Rahmatnya besar, hebatnya jadi orang Islam. So ramai orang bertanya, bagaimana nak jadikan Ramadan sebagai asbab untuk benar-benar bahagia. Sebab ramai orang ya kadang-kadang lihat Ramadan ni ialah sebagai satu ujian yang besar ya. Sebab ialah ramai orang yang antara ibadah yang paling sukar ialah Ramadan. Walaupun orang yang tak sembahyang pun berpuasa, pencuri penyamun berpuasa, orang jahat berpuasa, orang ambil rasuah berpuasa, tapi puasalah satu amalan yang sangat sukar sebenarnya. Tapi salah satu punca kita tak dapat fadilat puasa sebab kita tak fokus. Bila kita sembahyang, sholli fardhu subhi raka'ataini lillahi, kita fokus, aku sembahyang subuh 2 rakaat mengikut imam. Kita fokus tentang bacaan Fatihahnya, surahnya dan sebagainya, dan ruku-rukunya. Kita fokus. Tapi kita puasa kita tak fokus. Iyalah kita bangun sahur, makan sahur, lepas tu dah. Dia tak fokus. Tapi kalau kita fokus, orang yang benar-benar cuba nak mencari redha Allah lah ya. Bulan ini bulan rahmat, bulan Quran, bulan kesabaran, bulan perjuangan, bulan jihad, bulan kemurahan ya. Macam-macam nama bulan Ramadan. So kita fokus, aku ya sedang berpuasa. Aku kena jaga semua indera aku. Aku kena buat perkara-perkara yang Allah suka dalam puasa. Ya, contohnya ini bulan Quran, aku kena paling kurang aku kena baca ya 4 muka surat, 5 muka surat Quran ya, ataupun 2-3 ya, 2-3 ain, whatever lah kita punya maktamat. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya pada sahabat selepas subuh, siapa hari ini yang berpuasa? Masa tu di bulan, bukan bulan Ramadan ni. So tak ada orang pun yang menjawab, mana ada orang puasa ya. Begitu. Tapi Abu Bakar kata, aku sedang berpuasa, aku niat puasa. Siapa yang pagi ni telah sempat bersedekah sebelum subuh? Sahabat kata, mana kita pergi masjid, dari mana nak sempat dah? Abu Bakar mengangguk, aku sempat tadi bersedekah roti kepada orang yang fakir. Siapa yang sempat sebelum subuh tadi ziarah sahabat atau jiran? Orang-orang pun senyum, jawab, mana dia? Ni tak sempat kita pergi masjid. Abu Bakar mengangguk, aku tadi singgah rumah Abdurrahman Auf sebab dia sakit. Jadi Nabi sangat memuji amalan Abu Bakar yang sangat-sangat hebatlah ya. Itu tanda dia memang penghuni syurga. So sebenarnya
Nabi nak tunjukkan bahawa kehidupan kita ni penuh dengan niat untuk berkhidmat, ya, berkhidmat, dan hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Kita nak taat pada Allah dengan berkhidmat pada manusia. Itu sebabnya Nabi nak tunjukkan bahawa sebelum subuh dah bersedekah, Abu Bakar lah, dah ziarah kawan, ya. Sebab barang siapa menyambung silaturahmi, ziarah dan sebagainya, dia akan membuka pintu rezeki dan menganjakkan tarikh ajal. Hadis sahih, ya. So barang siapa yang berziarah, ziarah orang tua, ziarah keluarga, ziarah sahabat, ya. Sekarang PKP kita tak ziarah lah, ya. Tapi kalau dalam keadaan yang aman kita ziarah, maka Nabi bersabda ianya akan membuka pintu rezeki. Masya-Allah, ya. Berziarah tu sangat besar pahalanya. Dan kalau kita berziarah tu niat, aku nak ziarah mak aku, nak ziarah kawan aku, nak ziarah jiran aku. Setiap langkah yang kita ambil untuk ziarah tu gugur dosa dan naik martabat. Masya-Allah, ya. Dan doa orang yang sedang nak pergi ziarah tu, doanya makbul, diaminkan malaikat. Masya-Allah, ya. Dan Nabi menjamin orang yang ziarah menyambung satu rahim ni dengan ziarah dan sebagainya akan dibuka pintu-pintu rezeki yang dulu tak terbuka dan dianjakkan tarikh ajal, panjang umur lah, ya. Panjang umur tu macam-macam maksud lah. Mungkin betul-betul panjang umur ataupun umur yang ada diberkatkan umur itu dengan penuh kebajikan dan sebagainya.